because Prof. Bala loves to quote from Prophet Muhammad SAW, there is also a tradition from Prophet Muhammad. He said that among the martyrs are those who stood or who stand upon a tyrant or an evil person, correcting him, and he is killed. You know, it's part of Islamic spirit is you should stand before the tyrants, before the, you know, the evil leaders and dictators, and tell them that you are wrong. Correcting, you know, fighting for your rights in Islam is jihad. Correcting the wrongdoings of the tyrants is jihad. I wouldn't say that what Bawani has done is jihad, but I would say it may be considered as Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Actually, that day I met Toguru. I met many people. And also I also got met Dato' Saifuddin. Okay, Toguru beritahu, suruh sampaikan kepada Madam Sharifah dalam Al-Quran surah 251 menyatakan bahawa surah 2 ayat 251 menyatakan bahawa Allah membenarkan perlu memberi pandangan untuk membawa satu idea baru. So, minta kita jangan dalam Bible, Al-Quran saja, kita perlu implement dalam kehidupan seharian. So, saya rasa kita perlu belajar terima pandangan dan terima kritikan untuk membina satu pandangan yang baru, idea yang bernas. Okay, last question. Prof. Tajuddin, boleh kita bagi masa sikit lagi? Kau mengajuk. Okey. Okey, Prof. Tajuddin sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Listen, please. Listen. Okay. Just a comment, an alternate view from my fellow professor just now. He said about not joining politics. In my classroom, I always tell my students a very simple thing. I said, this is your country. Do not belong to a few people. If you are 21 years old and you can vote, how can you not be involved in politics? Because politics is not something that you do simply to make yourself rich, but to bring on changes that will make it better for all. And the best way to learn, if not at the university? I was in politics. Aziz Bari, I'm sure when he was a student, was in politics. I was vice president of Muslim Student Association. So I'm not sure what my colleague means when he says, don't join politics. Maybe he means don't join dirty politics, I would agree. But certainly, you must be part of the change, the process of change. Thank you. Saya ada 3 soalan dan saya rasa mungkin Dr. Mazli kenal saya. Ya, okey. Baiklah. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu dalam buku Jingga mengatakan menyelesaikan krisis pembiayaan pendidikan tinggi yang dijangka akan menyebabkan defisit PTPTN melambung ke paras 46 bilion dalam masa sedekat dengan mengurangkan beban peminjam dengan cara memperkenalkan polisi pinjaman tanpa faedah dan membenarkan pembayaran semula 6 bulan setelah peminjam mendapat pekerjaan tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, menjamin hak rakyat Malaysia yang layak untuk mendapatkan pendidikan tinggi pada kadar yang paling minima. Dan yang terakhir adalah mengembalikan hak rakyat yang dijamin di dalam perlembagaan persekutuan untuk mendapatkan beasiswa bagi mereka yang layak dan menghentikan kecenderungan memperdagangkan pendidikan tinggi demi keuntungan. Baiklah, soalannya adalah kenapa dalam buku Jingga tak mengatakan hapus PTPTN tetapi hanya mengatakan hanya konsep pembayaran mudah sahaja. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu di Turki yang kerajaan Turki hanya menyediakan pendidikan percuma adalah di peringkat grade 1 hingga grade 12 dan tidak pada universiti. Begitu juga dengan Finland. Yes, benar. Kerajaan Finland menyediakan pendidikan percuma kepada rakyat dia. Tetapi
taxpayers dia, pembayar cukai membayar 56% berbanding dengan kita Malaysia hanya bayar 26%. Jadi mana relevannya dekat situ? Dan yang terakhir sekali soalan saya adalah hutang PTPN kita lebih kurang 30 bilion seperti yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib. Baiklah, katakanlah kalau kita nak hapuskan 30 bilion ini, apakah caranya? Adakah bila kita hapuskan 30 bilion secara macam tu yang akan menyebabkan negara bankrupt satu, dan yang kedua inflasi akan Terlepas untuk menonton debat di antara Rafizi dengan KJ, cadangan saya kepada saudara, balik buka YouTube, tonton kembali. Kalau saya jawab, nanti orang kata, dah dengar, kamu seorang tertinggal. Okay. Prof, nak respon sikit? Saya tidak menjawab bagi pihak Pakatan Rakyat, tetapi kita kena tahu bahawa buku jingga ni work in progress, ya. Jadi pendidikan percuma ni datang kemudian. Jadi kita anggap bahawa yang ini lebih terkini, lebih latest daripada buku jingga, ya. Dan saya rasa kalau saudara bangkitkan soal menghapuskan hutang menimbulkan macam-macam, jadi kerajaan telah banyak hapuskan hutang kroni-kroni, tak bankrupt pun. Jadi apa masalahnya? Okay, sekarang yang isu yang tengah meletup sekarang isu RCI, Dr. Mahathir. Okey, saya tak nak sebut yang penyiasatan yang 1994 tu lah. Saya nak minta penjelasan dari segi perundangan Prof tentang Mahathir nak siasat pemberian warga negara during Merdeka session that time. So dari segi perundangan nak minta penjelasan daripada Prof. Lagi satu saya nak share lah tadi yang apa Gomala tadi. Dia balik ada Nabi juga ada bersabda. Nabi akan jadi penentang kemudian hari nanti kepada pemimpin-pemimpin Islam yang memimpin orang bukan Islam juga, yang menjadi penentang kepada pemimpin yang tak adil, yang menahan hak-hak orang bukan Islam dan menahan dan merampas hak-hak orang bukan Islam. Nabi akan jadi penentang kepada orang Islam itu sendiri. Itu betapa murninya Islam. Mengenai pendatang haram di Sabah yang diberikan kad pengenalan untuk mengundi. Jadi Tun Dr. Mahathir dalam respon beliau mengatakan bahawa Tengku Abdul Rahman juga mesti disiasat di bawah RCI. Jadi respon saya yang saya dah berikan ialah bahawa Mahathir ini mengarut. Sebab apa? Dan ramai yang menjelaskan bahawa Tengku Abdul Rahman memberikan hak warga negara termasuk jus solai kepada orang Cina dan India dan lain-lain berdasarkan recommendation kepada perakuan, kepada Suruhanjaya Reid Commission. Ya. Jadi Tengku tidak tipu seperti Mahathir. Simple ya. Jadi yang Suruhanjaya ataupun Royal Commission of Inquiry perlu untuk penipuan, untuk benda yang dibuat under counter. Tengku did all this in the open, transparent, and it was part and parcel. It is now in fact incorporated into the constitution. Sampai sekarang kita boleh mohon nak jadi warga negara Malaysia. Siapa-siapa boleh mohon dengan cara yang telus, cara yang terbuka. Prosedur dalam constitution part 3 ada dalam schedule. Yang Mahathir buat tahun 1994 ialah dengan secara sembunyi-sembunyi Project M. Kan? Dengan ribuan diberikan kepada orang Filipin dan sebagainya. Yang Tengku buat berdasarkan kepada kepada rundingan, part and parcel of the constitutional negotiation. Jadi is irrelevant, I think is irrespectful to the Tengku to say that the guy should be put under the RCI. Ni Mahathir memang gila lah, dia memang macam tu. And I think it's seditious because he was implying that the Chinese and Indians got their citizenship through fraud, through immoral means, illegal way. Jadi itu saya katakan, kalau macam ini, why not somebody lodge a report with the police and ask this police to investigate Dr. Mahathir for saying so. Itu yang saya rasa tak dibuat. Dan at the same time, I did mention about this Conference of Rulers. Majlis Raja-Raja kena siasat because citizenship is one of the things that has been put under their care.
It cannot be amended, it cannot be abolished without the consent of the Conference of Rulers. But so far, they have been silent on that. Kan, ribuan MyCard diberikan, sedangkan kita dimaklumkan ada lebih kurang 300,000 orang India yang tak ada MyCard. Lahir di Malaysia. Macam mana ni? Jadi itu yang saya katakan, ini tak betul. Prof, ada orang tanya saya dekat Twitter, betul ke Anwar Ibrahim terlibat? Itu dia kena jawab. Sebab saya setuju dengan Datuk Ambiga petang tadi mengatakan bahawa semua orang boleh dipanggil, boleh disapina ke Suruhanjaya. Sama ada dia terlibat atau tidak, itu dia kena jawab. Dia waktu itu dalam UMNO sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan dia kena jawab. He got to come clean with that. Perlu tangga kerana urusan hari ini tentang kad pengenalan. Nak bongkarkan apa yang sebenarnya berlaku. Saya bukan pakar dalam undang-undang citizenship nationality, tapi amalan saya tahu apa yang berlaku sebenarnya. Sebelum merdeka, kita ada satu undang-undang Federation of Malaya Agreement 1948, Clause 124 to 148. Ini memberi kerakyatan kepada orang-orang penduduk di Strait Settlement, iaitu Penang, Melaka dan Singapura. Termasuk the District of Dindings in Perak. Semua ini dapat kerakyatan mengikut undang-undang ini. Ia adalah kaum India dan Cina, termasuk orang Melayu yang ada pangkat British subject and British subject citizen of UK and colonies. Kemudian alih pada negeri-negeri Melayu, kita ada State Enactment 1952, 15 September 1952, di mana mereka diberi gelaran sebagai subject of the ruler of the state, British protected person. Ini adalah dua jenis kerakyatan sebelum merdeka. Satu, British subject UK and colonies. Yang kedua, ruler subject and British protected untuk Melayu. Mereka pakai British passport dengan dua-dua kerakyatan itu untuk pergi ke mana-mana di luar negeri atas nama British subject dan British protected person. Bila datang perundingan untuk merdeka, bapa founders Sun Sambantan, Tan Cheng Lock dan Tunku Abdul Rahman, mereka involve the principle of jus soli, anak pribumi, the son of the soil, was incorporated from the 1948 British Nationality Act into the Constitution. When this came into this, Article 141A, Part 1 says, anybody born in Malaya before, on or after Merdeka becomes a citizen by operation of law of the Federation of Malaya. Apa yang berlaku ini, orang-orang Melayu tidak dapat menjadi warga negara Malaysia tiba-tibanya. Sebab mereka itu ada subject of the ruler and British protected person. Karena menggunakan principle of jus soli, most of the Malays do not have a birth certificate. Seperti mana yang berlaku sekarang kepada India dengan China, tidak ada birth certificate. Berlaku pernah dengan orang Melayu. Masa itu, the Solicitor General was orang British. Tunku Abdul Rahman, the most honest Minister for Home Affairs is Datuk Tun Dr. Ismail. Agreed untuk memberi syarat kelonggaran kepada Melayu-Melayu, 1 million people, I'm telling to you. Di mana we cannot go into the process of late registration for birth. Susah, berlambat-lambat. Dia cadangkan, kita bagi kuasa kepada penghulu-penghulu untuk memberi surat pengesahan kelahiran di tempat-tempat masing-masing lahir. Tapi kita ada keturunan masing-masing. Ada orang Brunei, ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Boyan, macam-macam keturunan ada di Malaysia. Tapi semua mengaku kita lahir di Malaya, Melayu. Habis akhirnya agree to give kelonggaran syarat. Dengan gunakan surat ini, kemudian they went to Article 30 of the Constitution, where a person's birth or any fact in law is in doubt, we issue a citizenship under Article 30.
So we issue 1 million certificate of registration under Article 30 to the Malays. It is not the Chinese and the Indians. The Chinese and Indians were already become citizens of British subjects, but automatically they are converting their nationality to just solely because they already got a certificate. And this is actually the true fact. What Mahathir there is nothing but a penipu. Dari mula dia datang pemimpin, saya tahu ini orang akan menipu. Dalam bahasa Tamil dia kata, a Malayali will use a yellow cloth to cut his throat. Tamil people say, manja tuni wetit, kalte bati ruang. That means, dia pakai gai kuasa untuk kain kuning, dia potong leher you. Macam itu dia penipu. Itu yang berlaku di Sabah untuk jatuhkan orang, hak-hak asasi orang kaum Dayak dan Bumiputera sana. Dia nak masukkan UMNO di sana, dia bagi kad pengenalan. Akhirnya yang mangsa itu pendaftar pegawai-pegawai yang datang ini san blank JPA form blank sana masuk ISA Maha Isa. ISA Maha Isa. Tapi sekarang ini forum kebebasan antara forum kebangkitan kebebasan penuntut hak asasi. That is the issue. Okay. Kebangkitan. Pasal apa? Maha Isa sudah keluar lagi. Sekarang Maha Tuhan diwujud. Yeah. This is the truth. There's no nothing. Tengku Abdul Rahman is the most honorable statement. Mahathir is not fit to be in his kaki bapa dia. Give big applause to our uncle. Jelas dah clear makna kebebasan akademik dan saya rasa kita kena sama-sama beri komitmen untuk mengembalikan kebebasan akademik serentak dengan mendapatkan balik hak asasi kita. Jadi seperti yang kita semua dah dengar malam ini memerlukan sokongan dan kita harap tuan-tuan dan puan-puan sudi memberikan sokongan bila tiba masanya nanti. Okay, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur Forum Hak Asasi Haiwan. Hak kebebasan akademik. Okey. Okey. Dan saya rasa kita perlu melihat ke depan dan bersama-sama bagi para akademik kita cuba kembalikan roh universiti dan bagi para mahasiswa bersama-sama menghayati roh universiti tersebut dan juga perjuangkan nasib rakyat. Terima kasih. Satu saja kepada semua orang, terutamanya kepada golongan anak muda, bersuaralah di mana saja berlaku penindasan. Kalau hari ini kita tak bersuara, bila-bila pun suara kita takkan keluar, bila-bila pun kita takkan jumpa perubahan. Oleh itu, bersuara untuk membawa perubahan. Hidup! Hidup! Mahasiswa! Hidup! Hidup! Hidup rakyat! Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada panelis.